السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid, Jami' Parit Kasih, beserta ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dipertemukan lagi dalam kuliah bulanan kita. Dan alhamdulillah juga pada malam ini kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita kongsikan pada hari ini kita dapat manfaat dan kita dapat amalkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya juga memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana untuk pengetahuan semua pada 11 hari bulan 11 yang lalu keluarga saya telah pun dijangkiti penyakit yang orang tak nak. Saya sekeluarga dijangkiti COVID-19 pada 11 hari bulan 11 yang lalu. Anak saya 3 orang, isteri saya dan saya alhamdulillah dilindungi. Saya seorang saja yang kat rumah tu yang negatif. Isteri dan anak saya 3 orang tu positif. Tapi kuarantin kat rumah aja. Alhamdulillah tak ada pun kata orang tu tanda-tanda yang teruk. Jadi diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah pada malam ini dapat bersama-sama lagi. Alhamdulillah masih lagi dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik lagi. Semua orang tak nak terkena COVID kan? Siapa yang nak? Tapi apabila ditimpakan sesuatu musibah itu, maka kita kena terima dan kita kena redha. Sesungguhnya ujian itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuhasabah diri, kenapa Allah beri aku ujian? Allah beri saya ujian tuan-tuan, dengan keluarga saya tak kisah. Saya terima ujian yang Allah beri, redha. Tetapi pandangan masyarakat kita terhadap orang yang kena COVID, orang yang kena virus ni, selepas dia sihat, selepas saya sihat tuan-tuan, orang mula menjauhkan diri. Orang tak nak dekat kerana orang takut nanti kalau dekat dengan saya ataupun dekat dengan orang yang kena COVID ni, takut dia pula yang berjangkit. Itu satu pandangan yang kita kena betulkan. Sepatutnya orang yang diberikan ujian itu, kita kena berikan dia sokongan, kita kena berikan dia kata-kata semangat.
bukan kita menjauhkan diri. Saya pergi kedai ya tuan-tuan, orang jauh, tak berani nak dekat. Saya kata saya ni bunuh orang ke? Saya kata saya ni buat dosa ke? Sampaikan orang tak nak dekat, saya kata. Nak pergi masjid pun orang kata jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu, Ustaz jangan pergi dulu. Ustaz rehat dulu, dia kata. Tak apalah, saya rehat lah, saya kata. Saya rehat, saya kat rumah lah, saya rehat betul. Kat rumah kan. Tapi alhamdulillah sekarang dah pun dibenarkan datang ke masjid dan kuliah seperti biasa, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi itulah pandangan masyarakat ni, kita kena betulkan. Virus ni kalau dah kena pada seseorang tu, dia tak boleh berjangkit pada orang lain. Melainkan kalau kita berkongsi makanan. Contohnya saya kena COVID, saya minum air dalam gelas ni, kemudian tuan-tuan pun minum gelas yang sama. Itu boleh. Itu boleh jadi dia berjangkit. Minum bekas minuman yang sama, makan makanan dalam bekas yang sama dan sebagainya. Tapi kalau kita duduk jarak macam ni, tak ada kena. Sebab tu dia suruh kita jarakkan 1 meter, pakai pelitup muka dan sebagainya. Itulah cara untuk menghindarkan kita supaya dijangkiti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini saya akan membawakan tentang rukun-rukun agama, iaitu berkenaan dengan tajuk Islam, iman dan juga ihsan. Ketiga-tiga perkara ini adalah merupakan asas dalam agama Islam. Hadisnya ialah An Umar bin Al-Khattab, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, Sayyidina Umar berkata, Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu hari dalam masa kami sedang duduk di sisi Rasulullah, yakni Sayyidina Umar bin Al-Khattab bersama dengan para sahabat, dia duduk di sisi Rasulullah pada suatu hari. Kemudian Iza tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Tengah-tengah duduk tu, tiba-tiba muncul seorang lelaki. Tengah-tengah duduk di sisi Rasulullah ini, Rasulullah tengah bercakap dan sebagainya. Mungkin Rasulullah menyampaikan sedikit peringatan, sedikit dakwah kepada para sahabat. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia datang dalam kumpulan dengan para sahabat tadi itu. Muncul kepada kami seorang lelaki. Iza tala'a alaina rajulun, datang seorang lelaki. Gambarannya apa dia seorang lelaki ni? Lelaki ini syadidu bayadis siyab. Lelaki ini dia pakai pakaian yang putih. Mungkin maksudnya kat sini jubah putih lah, jubah putih. Kemudian syadidu sawadis sya'ri, dan lelaki ini juga rambutnya hitam. Rambutnya hitam, pakai pakaian yang putih, rambutnya hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak kelihatan padanya tanda-tanda perjalanan, yang ini sebagai seorang pengembara ataupun musafir. Lelaki ni datang, pakaian dia bersih, warna putih bersih, rambut dia pun hitam, tersisir, tersikat rapi. Kalau nak kata orang yang datang ini orang musafir, dia mestilah pakaian dia mesti kotor, sebab dia jalan di padang pasir, dengan pasir, dengan berhabuk dan sebagainya. Tapi yang datang ini adalah lelaki yang berpakaian kemas. Jadi tak mungkin lelaki ini adalah seorang musafir, ataupun mungkin orang tempat lain datang, tak mungkin. Mesti orang situ juga. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun, di antara kalangan para sahabat ni tak ada seorang pun yang kenal siapa dia. Tak ada yang kenal. Hatta
jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah lelaki ini tadi datang dan duduk dengan Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Bukan sahaja dia duduk, tuan-tuan. Dia duduk ini sambil kedua lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Lutut lelaki ni tadi dengan lutut Nabi itu dia bertemu. Dia terkenalah maksudnya ke situ. Dia berdepan. Betul-betul dia berdepan dengan Nabi. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Dahlah lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Kemudian dia letakkan pula kedua tapak tangannya ke atas kedua pehanya. Dan dia bertemu dengan lutut dia dengan lutut Nabi bertemu. Dia letak pula tangan dia, tapak tangan dia tu atas peha dia. Kemudian dia berkata, wa qala, lelaki ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, berilah tahu kepadaku tentang agama Islam, tentang Islam. Dia nak bertanya soalan lah ni, maksudnya dia nak tanya soalan. Tapi dia datang itu, caranya dia datang itu tak ada seorang pun yang kenal dia. Dia datang dalam majlis Nabi, dia duduk di hadapan Nabi sehingga kan lutut dia bertemu dengan lutut Nabi dan dia bertanya soalan. Wahai Muhammad, beritahu kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah menerangkan. Faqala Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini perkara yang pertama. Berkenaan dengan Islam ini, tuan-tuan, Rasulullah dah menerangkan kepada kita apa dia Islam. Jangan sampai kita tak tahu apa dia Islam. Kita nama orang Islam, tetapi jangan sampai kita tidak tahu apa itu Islam. Rasulullah menerangkan kepada kita, yang pertama Islam ini ialah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam ini yang pertama ialah aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang pertama. Sebab itu orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam, jika dia nak memeluk agama Islam, maka perkara pertama yang diajarkan kepada mereka adalah mengucap dua kalimah syahadah. Mengaku dengan lisan, mengucapkan dengan lisan dan mengaku dengan hati bahawa Allah itu satu dan Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Itu asas yang pertama. Itu Islam. Yang kedua, wa tuqimas salata. Islam ini terdiri juga, yang kedua adalah mendirikan solat. Mendirikan solat. Adakah kita dah menepati ciri yang pertama? Kita dah mengucap dua kalimah syahadah, alhamdulillah, kita Islam. Tetapi adakah syarat yang kedua ini kita ikut, iaitu mendirikan solat? Cukup tak solat kita buat satu hari 5 kali, 5 waktu sehari semalam? Ini asas yang kedua Islam. Kemudian waktu tiyaz zakah, dan memberi zakat, ataupun mengeluarkan zakat. Kalau tuan-tuan dengar khutbah Jumaat yang lepas 3 hari bulan adalah berkenaan dengan zakat. Kalau tuan-tuan dengar lah, kalau tak tidur, khutbah yang lepas 3 hari bulan hari itu berkenaan dengan zakat. Saya tahu sebab saya baca. Hari Jumaat tu memang giliran saya. Bahagian tentang zakat. Zakat fitrah dan juga zakat harta. Diterangkan dalam khutbah Jumaat tu ada. Mengeluarkan zakat bagi yang mampu.
Ada kiraan-kiraan dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dekat rumah nanti orang rumah ada barang kemas banyak, tu ditimbang. Adakah jumlah simpanan emas dia tu cukup syarat untuk dikeluarkan zakat? Kalau duit banyak, harta banyak, dah melebihi daripada haul yang sepatutnya, maka kita kena keluarkan zakat. Tentang kadar nisbah zakat ini, kita boleh rujuk pada pejabat agama. Kita pergi pejabat agama, kita cakap saya nak keluarkan zakat. Nanti dia ada kiraan dia. Jangan takut tuan-tuan, zakat yang kita keluarkan ini tak akan mengurangkan harta kita. Maka malah dia menambahkan lagi keberkatan pada harta kita. RM10 yang kita keluarkan untuk zakat, Allah akan berikan lebih daripada itu. Jangan takut duit ni kurang ke, harta kurang sebab keluarkan zakat. Kemudian yang keempat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu sampai kepadanya. Ini dia 5 perkara yang Rasulullah jelaskan kepada lelaki ni tadi, berkenaan dengan Islam. Kita sebagai orang Islam, kita kena tahu ini adalah berkenaan dengan rukun Islam. Rukun Islam 5 perkara sahaja. Jangan kita tambah-tambah. Sesetengah fahaman yang lain, fahaman Syiah, Wahabi dan sebagainya, mereka menambahkan bilangan rukun Islam. Tetapi kita yang berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, rukun Islam hanya 5 sahaja. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Itu ialah berkenaan dengan Islam yang telah Rasulullah jelaskan kepada kita. Nanti kita akan huraikan lagi. Kemudian qala sadaqta. Apabila Rasulullah dah jawab soalan lelaki ni tadi, maka lelaki ini pun berkata, benar ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, kemudian dia pula yang kata betul. Betul ya Rasulullah, apa yang kau beritahu tentang Islam ni betul. Kemudian qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka para sahabat ni rasa hairanlah. Dia yang tanya soalan, dia yang kata betul. Jadi para sahabat ni rasa hairan terhadap orang itu. Ingatkan dah habis? Belum lagi. Lelaki itu berkata lagi, ya Muhammad, fa akhbirni 'anil iman. Beritahu pula pada aku tentang iman. Dah tanya tentang Islam, dia tanya tentang iman. Maka Rasulullah pun menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah menjelaskan kepada lelaki ini tadi berkenaan dengan iman. Kemudian apa dia yang berkenaan dengan iman ini? Iman ini adalah antum mina billah. Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah. Semua orang kita ni semua beriman. Walaupun iman kita ini kadang-kadang tinggi, kadang-kadang iman kita tu nipis, rendah aja. Kan? Nak tahu iman kita ni tinggi ke tak tinggi ke, kecil ke besar ke iman kita ni, kadang-kadang Allah turunkan ujian, Allah nak tengok iman kita, sama ada kita terima atau kita mengeluh.
Sama juga dengan kita nak pergi masjid. Kan? Nak pergi masjid ni, kita nak pergi masjid. Alhamdulillah, iman kita kuat nak pergi masjid. Tapi dalam masa yang sama, datang godaan-godaan yang lain. Alah, hari ni tak payah pergi. Tak apalah, hari ni cuti lah. Esok pergi balik. Kan? Maka iman kita dah, pada masa tu iman kita dah mula dia goyang. Betul juga baik tak payah pergi hari ni. Macam tu. Jadi iman ini adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ni luas. Beriman kepada Allah ini ialah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita beriman kepada Allah. Dan juga wa malaikatihi, dan juga malaikat-malaikatnya. Malaikat yang kita tak nampak, tuan-tuan. Allah pun kita tak nampak. Malaikat pun kita tak nampak. Malaikat, Allah, malaikat, hari akhirat dan sebagainya, syurga, neraka, itu semua dipanggil sebagai perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara yang kita dengar tetapi kita tak nampak. Allah kita tahu, Allah itu Tuhan kita. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, tetapi kita tak tahu di manakah Allah, bagaimanakah rupa Allah. Itu yang setengah fahaman yang lain, yang fahaman yang sesat. Dia menggambarkan Allah, dia menjisimkan Allah. Dia kata Allah tu ada mulut, Allah tu ada mata. Sedangkan kita sebagai orang Islam yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, kita tak boleh bayangkan Allah itu bagaimana. Di manakah Allah? Bagaimana Allah tu makan ke? Allah tu minum tak? Allah tu tidur ke tak? Itu bukan urusan kita. Sekadar ataupun cukup kita yakin bahawa Allah itu ada. Dan juga malaikat-malaikatnya pun ada. Di tengah-tengah kita ni, tuan-tuan, dalam kuliah ilmu ini, Rasulullah kata, barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu ini, para malaikat akan turun memayungi orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Memayungi dengan apa, tuan-tuan? Dengan sayap-sayapnya. Jadi malaikat ni kita tak nampak. Mungkin di antara kita dalam sini ada malaikat. Kalau kita nampak malaikat ni, tuan-tuan, kita pun tak ada ruang nak duduk. Malaikatnya ni bilangannya ramai. Tapi yang kita wajib tahu ada 10 saja. Kan? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 saja yang wajib kita tahu. Tapi 10 ni pun bila kita tanya pada orang, ada yang tak tahu jawab. Ini kita kita ulang semula. Mungkin tuan-tuan dah belajar masa tuan-tuan sekolah dulu, dah belajar. Tapi kalau kita tak ulang, dia akan lupa. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat yang wajib kita ketahui, dan 10 ini ada tugas-tugasnya. Kita tak nampak, tetapi kita perlu yakin dan beriman dengan adanya malaikat. Kemudian kitab-kitabnya. Kitab yang diturunkan oleh Allah ini, tuan-tuan, yang kita tahu ada satu je, Al-Quran. Tapi sebenarnya kitab ini yang diturunkan oleh Allah ini ada 4 kitab. Kalau kita belajar, ada 4 kitab, iaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kitab-kitab yang 3 yang atas ini terhapus dengan turunnya Al-Quran. Maka Al-Quran itu merangkumi semua sekali. Dan Al-Quran kekal sehingga hari ini. Itu dia mukjizat. Mukjizat Al-Quran. Kemudian beriman juga an tu'mina wa rasulihi. Beriman dengan rasul-rasul. Rasul-rasul yang kita ketahui, Nabi dan Rasul. Nabi yang kita wajib ketahui ada 25. Daripada Adam sampailah Muhammad, 25.
Dan di antara 25 orang Nabi, Allah lantik 5 orang menjadi Rasul. Kita kena belajar ni tuan-tuan. Kita kena ulang semula. Kemudian, dan juga beriman kepada hari akhirat. Wal yaumil akhir. Berimanlah kepada hari akhirat. Banyak dah tuan-tuan tanda-tanda berlakunya kiamat semakin hampir. Apabila di akhir zaman ini nanti macam-macam perkara pelik yang berlaku. Di negara Arab sendiri pun dah dibenarkan buat hiburan. Selama ini di negara Arab Saudi itu tak pernah ada hiburan. Tetapi sekarang ini telah ada hiburan. Dibuatkan konsert dekat negara Arab. Ini tanda-tanda yang semakin jelas. Dan kita kena berhati-hati kerana pada bila-bila masa sahaja hari akhirat ini boleh berlaku. Kemudian wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir yang ditentukan oleh Allah. Khairihi wa syarrihi, sama ada takdir itu baik baginya ataupun buruk baginya, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Ini berlaku tuan-tuan. Setiap ujian perkara yang Allah timpakan kepada kita, itu semua dah termasuk di dalam qada dan qadar. Sama ada kita redha ataupun tidak dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu berkenaan dengan iman. Maka apabila Rasulullah dah habis menjawab, lelaki ini tadi pun berkata lagi, qala sadaqta, benar ya Rasulullah. Dia tanya soalan dan dia menjawab benar. Sepatutnya orang yang tanya soalan ini adalah orang yang tak tahu, kan? Tetapi orang yang bertanya kepada Rasulullah ini adalah orang yang tahu. Kalau dia tak tahu, dia tak akan cakap benar. Betul ya Rasulullah. Kemudian dia bertanya lagi, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Wahai Rasulullah, beritahu kepada aku tentang ihsan pula. Tadi tentang iman, tentang Islam dah sudah, tentang iman pun dah. Dia bertanya tentang ihsan. Apa dia ihsan? Maka Rasulullah pun menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini apa dia tuan-tuan? Ihsan itu ialah engkau mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Kiranya engkau tidak dapat melakukan yang demikian, maka ingatlah bahawa Allah tetap melihat, memerhatikan keadaanmu. Sama juga kita, tuan-tuan, kalau kita melakukan sesuatu ibadah ini, kita kena yakin bahawa kita ini seakan-akan melihat Allah. Kalau kita tak nampak Allah, kita kena ingat bahawa Allah itu melihat kita. Dalam solat kan kita tengok tempat kita sujud kan. Seolah-olah Allah itu sedang melihat kita. Bila kita memerhatikan bahawa Allah itu sedang melihat kita, maka ibadah yang kita lakukan ini kita akan buat dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas. Ini Allah tengah lihat aku ni, Allah tengah memerhatikan apa yang aku buat, kan? Jadi kita akan rasa lebih yakin, dan juga kita akan buat sesuatu ibadah itu dengan bersungguh-sungguh. Itu dia ihsan. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah. Ihsan ini tadi maksudnya ialah cara mengerjakan, yang ini sesuatu taat, terutamanya amal ibadah, dengan sebaik-baiknya, lengkap segala peraturannya, serta dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu dia ihsan.
Kemudian lelaki ini bertanya lagi kepada Rasulullah. Hadis ni panjang tuan-tuan hadis ni panjang. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ini adalah rukun dalam agama kita. Agama Islam ini terbinanya ada 3 rukun ini. Kemudian lelaki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa akhbiruni 'anis sa'ah." Wahai Rasulullah, beritahu pada aku pula tentang hari kiamat. Maka Rasulullah pun berkata, orang yang ditanyakan mengenai hal itu bukanlah seseorang yang lebih mengetahui dari yang bertanya. Kemudian orang itu bertanya lagi, jika demikian maka berilah tahu kepadaku tentang tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Apabila lelaki ini tanya Rasulullah tentang hari kiamat, Rasulullah berkata apa tuan-tuan? Rasulullah kata, orang yang tanya itu lebih tahu daripada aku. Bermaksud Rasulullah dah tahu siapa dia lelaki yang datang tadi. Tapi para sahabat tak tahu. Rasulullah dah tahu siapa dia, orang yang berada di hadapan dia ni siapa. Sebab itu Rasulullah kata, engkau bertanya kepada aku tentang hari kiamat, sedangkan engkau lebih mengetahui. Maka orang itu bertanya lagi, kalau macam tu ya Rasulullah, beritahu kepada aku tentang tanda-tanda berlakunya kiamat. Maka Rasulullah pun menjawab, antalidal ummata rabbataha. Tanda-tanda itu ialah engkau akan dapati adanya hamba perempuan yang melahirkan anak yang menjadi tuannya. Bermaksud dekat sini perkara yang tak baik, iaitu zina. Perempuan berzina dengan lelaki, mungkin dia punya tuan dia ataupun orang yang menjaga, mungkin orang gaji ke, orang gaji tu buat sesuatu yang tak baik ataupun berzina dengan majikan dia, tuan dia, sehingga kan dia mengandung dan melahirkan anak. Perkara ini berleluasa. Kemudian, dan engkau akan melihat orang-orang penduduk desa yang berkaki ayam, yang tidak berpakaian sempurna. Tuan-tuan, Rasulullah gambarkan kepada kita ni tentang tanda-tanda kiamat. Di antaranya adalah yang tidak berpakaian sempurna. Ni hari ini dah banyak. Yang berpakaian tetapi macam tak berpakaian. Ni dah ramai ni. Tak kira lah lelaki maupun perempuan. Terutamanya perempuan. Tetapi lelaki pun jangan lupa tuan-tuan. Kadang-kadang orang lelaki ni dia lupa. Dia pakai seluar pendek saja je dia keluar. Dia lupa bahawa lelaki juga ada aurat yang kita kena jaga, iaitu dari pusat hingga lutut. Bukan pusat sahaja, bukan lutut. Tak. Aurat kita lelaki ini pusat sehingga lutut, bukan pusat dan lutut. Kalau pusat dan lutut, kita tutup pusat, tutup lutut, selesai. Yang tengah biarkan. Maka aurat kita ni dari pusat hingga lutut. Itu yang kita kena jaga. Kadang-kadang kita lupa ni, lelaki nampak lutut, bukannya orang suka pun kan, bukannya perempuan nak tengok pun. Tapi itu sebenarnya aurat kita. Kita kena jaga. Perempuan, apatah lagi perempuan. Kalau kita ada anak perempuan, pastikan anak perempuan kita itu menjaga aurat dengan sebaiknya. Keluar rumah kita ajar dia tuan-tuan, daripada kecil kita ajar dia tentang aurat. Kita pakaikan dia tudung, kita pakaikan dia pakaian yang elok, yang menutup aurat. Kita ajar pada dia. Kita kata ini adalah aurat.
Jangan bagi orang nampak. Jangan buka baju depan orang. Jangan buka tudung depan orang lain. Ini aurat. Kalau pada kanak-kanak tuan-tuan, pada budak-budak kecil kita cakap macam tu, insya-Allah sampai ke besar nanti mereka akan ingat. Pernah tuan-tuan ada satu orang ni, dia nak buat satu kajian. Dia buat kajian ni, dia ambil video. Tapi video ni dia ambil, dia sorok lah, dia tak bagi tahu orang, dia tak nampakkan orang yang dia tengah ambil video. Dia pergi dekat perempuan-perempuan yang pakai tudung. Dia tanya pada perempuan tu, kalau saya bagi awak ni RM100, awak sanggup tak buka tudung? Sekejap je buka, lepas tu pakai balik. Perempuan tu kata, tak nak lah, saya ni kan aurat. Alhamdulillah. Dia pergi pula pada orang lain, kalau saya bagi awak RM500, boleh tak buka tudung? Sekejap je buka, betul pakai balik. Tak boleh. Ni aurat saya. Okey, bagus tuan-tuan. Tanya pergi pada orang lain pula, dia naikkan lagi. Kalau saya bagi RM1,000, boleh tak awak buka tudung? Sekejap je buka, pakai balik. Tak boleh, saya tak nak. Walaupun duit RM1,000 sekalipun, ini ialah aurat saya dan saya takkan buka. Nampak tuan-tuan? Kalau kita didik anak kita, cucu kita yang perempuan, kalau kita didik dia daripada kecil, jangan tunjukkan aurat pada orang lain, maka sampai dewasa, sampai dia besar nanti, dia akan tetap dengan tutup aurat dia. Tapi kalau masa kecil kita biarkan saja dia buka tudung, keluar rumah tak pakai tudung, pakai pakaian yang ketat-ketat, sampai ke besar nantilah macam itulah dia. Sebab itu dari kecil kita kena bendung. Kemudian tanda-tanda yang lain pula ialah yang miskin menderita, yang menjadi gembala kambing. Yang miskin akan terus miskin, yang kaya akan terus kaya dengan kekayaan yang melimpah ruah. Kemudian berlawanan antara satu dengan yang lain dalam perkara membina bangunan-bangunan yang tinggi. Inilah sebenarnya tuan-tuan, para ulama, sebahagian para ulama menyatakan kebimbangan apabila negeri ataupun apabila Mekah itu, Mekah, kalau kita tengok tuan-tuan yang dulu pergi haji dengan sekarang ni, keadaan Mekah sekarang ni jauh berbeza. Mekah sekarang ini dikelilingi oleh bangunan yang tinggi-tinggi. Inilah yang ditakuti oleh sebahagian ulama. Berdasarkan hadis ini, tanda-tanda kiamat itu ialah apabila manusia ini berlumba-lumba untuk membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi inilah tanda-tanda yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Kemudian apabila selesai Rasulullah menjawab, maka pemuda ini tadi, orang lelaki ini tadi, dia bangun dan dia pergi. Bila Rasulullah dah jawab tadi soalan dia, dia bangun dan dia pergi. Maka para sahabat pun bingung. Macam tu je. Dia datang, dia tanya soalan, dah selesai, dia bangun, dia pergi. Maka para sahabat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ya Umar," Rasulullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, atadri manis sa'il? Adakah engkau tahu siapa tadi lelaki yang datang tadi?" Maka Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Maka maksudnya di sini, Saidina Umar pun tak tahu siapa lelaki tadi. Kemudian Rasulullah menerangkan kepada Umar dan juga para sahabatnya, "Haza Jibrilun
atakum yu'allimukum dinakum. Itulah dia Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Rupanya lelaki yang datang tadi itu tuan-tuan, malaikat Jibril. Para malaikat ni boleh menyerupai apa sahaja yang mereka kehendaki. Ada kalanya malaikat ini datang kepada Rasulullah, Jibril utamanya, malaikat Jibril utamanya, ketika mana menyampaikan wahyu. Ada kalanya malaikat Jibril ini datang dengan rupa dia yang sebenar. Ada kalanya malaikat Jibril ini akan datang menyerupai orang lain. Ada kalanya malaikat Jibril datang menyerupai makhluk yang lain. Itu adalah sifat ataupun ciri malaikat. Apa sahaja mereka nak jadi, dengan izin Allah jadi. Kalau kita tak boleh tuan-tuan, kita nak jadi haiwan lain tak boleh. Jangan kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini mengandungi tentang yang pertama, dari masa tak apa tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit ilmu pada malam ini berkenaan dengan Islam, iman dan juga ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat, kita dapatlah ambil sedikit pengajaran tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah pada bulan hadapan kita akan sambung lagi. Jadi segala salah dan silap mohon ampun dan maaf. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.